Asy-Syirazi kata disunatkan bersiwak ni dalam 3 keadaan saja. Ini perkataan Asy-Syirazi. Lalu beliau menyenaraikan 3 perkara tersebut, iaitulah ketika hendak menunaikan salat, dalilnya kita dah bincangkan sebentar tadi. Ketika gigi menjadi kuning, kita dah bincangkan. Dan ketika berubah bau mulut yang boleh berlaku disebabkan baru bangun dari tidur atau disebabkan al-azmu. Al-azmu ni saya saja tulis untuk kita dapat vocab, kita dapat tahu. Kalau kita baca kitab, kita guna perkataan ni, maksudnya al-azmu merujuk kepada lama tak makan atau lama diam, tak bercakap, iaitu melalui tempoh lama tidak menjamah makanan atau berdiam dalam tempoh yang lama. Al-Imam Nawawi memberi komentar dengan menyatakan perkataan Asy-Syirazi ini boleh memberi faham, boleh memberi faham bersiwak itu hanya khusus disunatkan pada 3 keadaan ini sahaja. Namun hukum sebenar bukan sedemikian. Bahkan ia sunat dalam semua keadaan. Saya sebut perkataan Asy-Syirazi, saya sebut perkataan Al-Imam Nawawi seperti dia istidrak. Dia seperti apa kita nak sebut? Dia macam saring balik, dinilai balik, dia buat saringan balik kepada perkataan Asy-Syirazi itu. Kemudian An-Nawawi kata namun hukum sebenar bukan sedemikian. Apa tujuan saya? Iaitulah para ulama ni, mereka dalam ilmu mereka tak ta'assub. Tuan-tuan sebutlah siapa pun, sebut nama, hatta ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin, tak ada seorang di kalangan mereka yang ta'assub. Tak ada. Ta'assub pada mazhab pun tak ada. Tak ada. Yang ta'assub mazhab ni orang awam. Adapun di kalangan ulama, setakat yang saya tahu, setakat saya makan saya, setakat pembacaan saya, setakat pengajian saya, tak ada mana-mana ulama yang ta'assub. Hatta ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, hatta mutaakhirin, tak ada yang ta'assub. Kalau kita tahu susunan kitab-kitab, kenapa wujud kitab ni, kenapa wujud kitab tu, kita akan tengok di kalangan mutaakhirin mazhab mereka bantah-bantah. Kenapa berlaku bantah-bantah? Kerana tak ta'assub. Nawawi 600 lebih hijrah, dia syarah kitab Muhadzab, maknanya dia syarah kitab Syekh pada dia lah. Dia kata perkataan Syirazi itu tak tepat. Hukum bukan begitu, berlaku bantahan, tetapi dengan adab. Kita pun macam tu. Kita berhak untuk tidak mengambil mana-mana pandangan. Kalau jelas penemuan kita ada pandangan lebih kuat, tapi jaga adab dengan para ulama. Bukankah para ulama juga telah berkata luhumul ulama masmumah, para ulama itu beracun maruah mereka. Jika kita calarkan maruah mereka, bimbang, kata para ulama, kita akan berdepan dengan su'ul khatimah. Dahsyat tu, takut mati dalam keadaan buruk. Oleh kerana itu saya ketengahkan Al-Imam Nawawi tak setuju dengan Asy-Syirazi, tapi kita kena jaga adab. Namun hukum sebenarnya bukan sedemikian, bahkan ia sunat dalam semua keadaan. Kemudian Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, iaitu dalam kitab Fathul Qarib, dia ni orang Gaza, orang Palestin, sebab tu Al-Ghazi, meluaskan waktu dan keadaan ditekankan siwak dengan katanya wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat ka qira'atil Quran wasfiraril asnan. Saya ingat Syekh Daud Fatani dia ambil perkataan ni, dia ambil dari perkataan Fathul Qarib, dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang telah kita baca sebentar tadi. Kemudian saya katakan di sini, manakala Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' menyebut waktu sunat muakkad bagi siwak ada 5, iaitu 1, ketika hendak bangun menunaikan salat, sama ada salat fardu ataupun sunat. 2, ketika gigi berwarna kuning. 3, ketika berwuduk. 4, ketika hendak membaca Al-Quran. Dan 5, ketika mulut berbau, sama ada disebabkan tidur atau memakan sesuatu yang berbau, disebabkan lama tidak makan dan minum, atau disebabkan lama berdiam tanpa berkata-kata. Ada juga yang mengatakan boleh berlaku bau busuk itu kerana banyak berkata-kata. Banyak sembang pun boleh juga mengeluarkan bau busuk, seperti yang dikatakan oleh sebahagian para fuqaha. Fuqaha ni kadang-kadang mereka sebut satu perkara itu berdasarkan pengalaman. Macam perkara ni dah tentulah berdasarkan